Minta supaya beluran hati-hatilah. Jangan menghentam begitu saja. Tak payah angkat kaki sedemikian rupa. I know, I baca peraturan mesyuarat. Yang pengerusi. Hangat di luar sekarang ni tentang soal MP Ponteng Parlimen. Lebih hangat apabila speaker sendiri mengeluarkan statement di luar sana, bukan dalam Dewan. Speaker akan melihat untuk penalize MP, disebut tentang potong gaji ataupun meletakkan senarai nama di dalam website, shaming them. So apa sebenarnya kehendak Parlimen dalam isu ini? Sama ada ianya akan terlibat serta kumpulan-kumpulan yang duduk sebagai eksekutif ataupun tertalu kepada mereka yang backbencher dan kami yang di sini. Kerana kalau dilihat attendance, dia tidak boleh ada segregation of MPs di kalangan eksekutif dan juga backbencher dan pembangkang. Kenapa ini, Tan Sri? What is wrong with this MP? Ya. Quiet. Yeah. Ini Pulau Beluran. Silakan. I wish I can answer you. Can you please? Ya. Mana ada, Tan Sri? Silakan. Okey. Jadi soal attendance ini perlu dilihat dan dibincang secara terperinci. Dia tidak boleh dibuat secara unilateral, secara bersendirian oleh speaker. Perlu melibatkan. Kerana kita ada peraturan mesyuarat, kan? Kita ada jawatan Dewan kan? Kita ada peraturan mesyuarat 13 contohnya. Apabila peraturan mesyuarat ini dibentuk oleh Parlimen dulu, dia tentu mengambil kira isu attendance. Sebab tu dia tidak rigid di dalam peraturan mesyuarat, tidak rigid. Sebenarnya kita boleh bersidang 3 orang dalam Dewan. Boleh bersidang 3 orang. Tetapi jika dimaklum kepada speaker, kurang daripada 26 orang, barulah isu quorum ditentukan. Jadi maknanya dalam peraturan mesyuarat ini, isu quorum, isu kehadiran telah pun diadres tetapi tidak secara rigid seperti yang dikehendakkan oleh speaker. Beluran. Sama ada speaker ingin mainkan peranan sebagai saya tak tahu bagaimana speaker melihat kehadiran ini. Beluran, boleh tanya mana pago, mana marang. Wait. You want full attendance in the Dewan every time Dewan bersidang? Sama ada nak tengok semua full 220 orang attendance dalam Dewan. Sebab itu kita ada peraturan mesyuarat 13. Sebenarnya isu attendance ini daripada dulu. Sejak saya masuk Parlimen 23 tahun dahulu. Tetapi isunya tidak diperbesarkan. Kerana memang dalam peraturan macam demikian. Tiada menteri yang boleh hadir mesyuarat Parlimen setiap masa. Kalau kita tengok penggulungan Parlimen, mana larut, mana marang, mana pago. Kalau kita tengok penggulungan menteri baru-baru ni, 3 orang menteri campur seorang menteri yang belum dilantik tidak hadir menggulung Parlimen pada peringkat dasar bajet baru-baru ni. So you want to question that? You want to question the executive menteri yang tidak hadir? Tak. Because itu adalah sebahagian daripada tugas mereka juga ada di luar sana. Dan sebab itu dalam peraturan mesyuarat dia relax on this. Tetapi saya tahu kebertanggungjawab ahli Parlimen untuk hadir Parlimen. Saya setuju bahawa semua hadir Parlimen, ahli Parlimen mesti hadir Parlimen. Tetapi kehadiran juga subjektif, Tan Sri yang pengerusi. Kerana ahli Parlimen boleh duduk 1 minit sini dan keluar dan pulang. Juga dia consider sebagai hadir dalam Dewan. So how do you find kehadiran? 1 minit duduk sini pun boleh dikira sebagai hadir. Orang yang duduk, yang datang Parlimen 1 minit dan pulang tidak terlibat dalam perbahasan juga dilihat sebagai hadir. Sebab tu kita kena define dalam melihat isu ini. So bila speaker sendiri membuat kenyataan di luar sana, bila Parlimen membuat kenyataan di luar sana, bahawa isu ini menjadi panas dan kita ahli-ahli Parlimen, both of us, dilihat sebagai ponteng Parlimen tanpa sebab. Dan dilihat kita sebagai tidak mewakili kehendak rakyat yang kita wakili. That image perlu diperbaiki, speaker. Sebab itu kita ada peraturan mesyuarat yang relax on attendance. Dan tidak boleh dilihat kita, tapi minister pun. You want to see 220 ahli Parlimen duduk sini? No, it will never happen. Sebab itu tidak boleh diperangkatkan. Saya setuju bahawa ahli Parlimen mesti hadir. Tetapi melihat dan penalize mereka, shaming them, rasa bukan satu tindakan yang baik untuk mengangkat martabat Parlimen ini. Masih. Baik, saya terpaksa respon kepada Beluran. Saya berucap menteri akan respon. Baik. Ya. Sebab saya akan sebut gini Beluran. Yang pertama sekali perkataan shaming was wrong. I never intend to shame. Yang kedua, saya menjawab bahawa ahli Parlimen ada komitmen lain
tak semestinya mereka pasti ada di sini. Tak semestinya, baca report tu betul-betul. Tidak semestinya semua ahli parlimen harus ada di sini kerana mereka ada tugas lain. Namun pun begitu, apapun juga cadangan akan dibawa ke jawatankuasa peraturan mesyuarat. I'm very clear of that. So I don't mean to shame you. I know. I do not mean to shame you, sir. Sebab tu saya kata, bila statement tu dibuat oleh speaker di luar sana, public interpret lain. You kena baca Public entirety. interpret lain. I know, Right. I understand that. I see that 10 years. Saya tahu. Saya Tetapi tidak sebab tu ada- public interpret because it comes from the speaker of the house. Ya. Saya tidak ada kuasa untuk berdebat. Jadi saya jemput sekarang Tan Sri Speaker, bayan baru. Tan Sri Speaker, sekejap. Sebelum Tan Sri Speaker teruskan, saya sebenarnya nak bertanya mengenai usul merujuk ahli parlimen Langkawi ke jawatankuasa hak dan kebebasan parlimen. Saya nak mahukan. Setelah saya dah terima. Dan saya akan beri jawapan kemudian. Bila ya? Oh, tak boleh tanya lagi itulah. Baik, saya jemput bayan baru. Tan Sri Speaker, saya minta maaf. Di peraturan mesyuarat ke apa? Peraturan mesyuarat. Berapa tu? Peraturan mesyuarat berapa? Peraturan mesyuarat 36. 36 berapa dah? 36.6. Saya merujuk kepada kenyataan Yang Berhormat Beluran. Saya terpaksa bangun untuk mempertahankan Tan Sri Speaker sekali lagi. Kerana dalam ucapan ini perkara serius, jangan main-main. Beluran telah membuat kenyataan, membuat sangkaan jahat terhadap Tan Sri Speaker. Tan Sri Speaker bukan berada dalam keadaan untuk mempertahankan diri. Tan Sri Speaker memang kata betul, bukan dalam keadaan untuk berdebat. Tapi beluran kena baca dulu intipati berita yang telah disiarkan. Bukan menghentam saja. Ini menurut tindakan tingkah laku Ketua Pembangkang. Baik. Terima kasih. So saya minta supaya beluran hati-hatilah. Jangan menghentam begitu saja. Baik. Tak payah angkat kaki sedemikian rupa. I know, I baca peraturan mesyuarat. No. Saya berbahas. Tapi jangan Saya berbahas. membuat Saya kenyataan berbahas terhadap dengan speaker. Saya tak Baik, berbahas saya dengan buat speaker. keputusan Beluran, Ya. Jelutong, saya buat keputusan apa juga ungkapan Beluran itu tidak bermaksud untuk menghentam saya. Period. Baik, silakan Tan Sri Speaker. bayan baru. Tan Sri Speaker, baru. 36.6. Saya nak dapat penjelasan daripada Tan Sri Speaker sebab disebut seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa yang lain. Siapa-siapa ahli yang lain. Adakah Tan Sri Speaker ahli? Saya rasa tak. Ahli ni di antara semua members of parliament. So, salah lah tu guna. Baik, Tan Sri Speaker pun ahli juga dalam Dewan. Case close. Saya ingat saya dah buat keputusan. Saya sebut sekali lagi. Duduk pedang. Beluran tidak bermaksud. Period. Tidak bermaksud untuk memalukan saya. Tidak bermaksud untuk menghina saya. Period. Okey, saya teruskan dengan bayan baru. Terima kasih Tan Sri Speaker, Tan Sri Pengurusi kerana